Johor kuatkuasakan larangan penjualan vape bermula hari ini, patuhi titah Sultan Johor dan arahan kerajaan negeri. Isu lambakan peniaga asing di ibu kota di BKL dakwa tidak pernah keluar lesen namun akan ambil tindakan tegas kepada pengusaha tempatan terlibat. Kita tak pernah bagi lesen kepada warga asing, tak pernah. Gadis dakwa diculik di Pelabuhan Kelang selamat ditemui di Banting, dipercayai bersama teman lelaki. Baik, Assalamualaikum. Saya Suhaimi Muhammad. Ini N5 edisi 1 Januari 2016 yang berwajah baru. Paparan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Laporan lintas langsung negeri bakal dimulakan dengan laporan dari Negeri Sembilan bersama rakam penyampai Syafiq Azrul Zafri. Diikuti laporan lintas langsung dari Sabah bersama Stanley Misun. Manakala dari Sarawak kita akan bersama Damiah Cassandra Manja. Dan akhir sekali saudara, lintas langsung dari RTM Perlis Nur Azia Ahmad juga nampaknya sudah bersedia. Semuanya seketika nanti kekal bersama N5. Baik, saudara, N5 mulakan dengan laporan ini. Isu vape yang jadi hangat kebelakangan ini malah dijadikan polemik sesetengah pihak yang tidak bersetuju dengan sebarang langkah pengharamannya. Namun Johor mengambil langkah terkehadapan apabila mendahului negeri-negeri lain melaksanakan penguatkuasaan pengharaman penjualan vape atau rokok elektrik bermula hari ini. Penguasaan itu sebagai mematuhi titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar serta kerajaan negeri yang diputuskan pada 29 November lalu. Jika masih terdapat pengusaha yang berdegil, mereka bakal berdepan denda sehingga RM2,000 selain barangan mereka dirampas mengikut peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 di bawah Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan. Terdapat 120 pengusaha vape berdaftar di seluruh negeri Johor. Tinjauan di sekitar Bandar Johor Bahru mendapati semua permis menjual barangan tersebut tidak beroperasi hari ini. Rata-rata pengusaha permis terbabit akur dengan arahan yang dikeluarkan kerajaan negeri itu dengan tidak melakukan sebarang aktiviti penjualan. Perkara tersebut juga mendapat reaksi positif masyarakat. Saya kan rokok vape ni kan haram. Lagipun rokok biasa pun lagi haram. Lagi Sultan pun dah cakap benda haram jangan disampaikan lah. Situlah dia pun bagus lah, ramai pun sekarang dah kurang isap vape, dah tahu mana halal mana haram. Bagus, benda tu bagus, memang patut ditutup pasal kalau dibiarkan makin merosakkan anak-anak muda yang tak tahu tentang apanya bahaya ni rokok. Dia tengok benda tu macam seronok, dia hisap je dia tak ada tengok apa bahayanya. Jadi titah Sultan dengan kerajaan arahkan tutup tu lebih baik daripada sebelum terlanjur. Bagi saya okeylah, rakyat tak protes, tak ada nak boikot apa-apa arahan daripada Sultan. So bagi saya pun okey gak kalau tutup. Sebab bagi setengah orang ni benda tak elok lah. Arahan tarik balik lesen itu tindakan tegas yang bakal dikenakan terhadap peniaga tempatan yang dikenal pasti memajakkan lesen perniagaan kepada warga asing di sekitar ibu negara. Kalau kita tahu ada lesen yang dipajakkan kepada warga asing, saya telah beri satu instruction kepada mereka untuk tarik balik lesen tersebut. Kita nak warga Malaysia saja yang boleh berniaga. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur juga mendakwa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sebagai pihak berkuasa tempatan tidak pernah mengeluarkan lesen perniagaan kepada warga asing. Bahawa kita tak pernah beri lesen kepada warga asing, tak pernah. Saya juga telah arahkan pengarah pelesenan masalah yang sedang berlaku khususannya di belakang jalan Lawyat, Bukit Bintang, ada kawasan-kawasan yang
peniaga-peniaga ataupun kedai-kedai ataupun tuan punya kedai telah menyewakan lot-lot ini kepada warga asing. Lesen itu bukan daripada Yang Berdaya Kuala Lumpur. Kejurian banyak gerai dan permis penjagaan yang diusahakan oleh warga asing di ibu negara dilihat mencemarkan imej di BKL kerana dikatakan pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan lesen. Beliau sebelum itu merasmikan larian Tahun Baru 2016 di Dataran Merdeka. Baik saudara, sebenarnya bukan sedikit aduan dan rungutan yang diterima berhubung tindakan ramai peniaga tempatan di sekitar ibu kota memajakkan lesen penjagaan kepada warga asing. Puncanya cuma satu, mahu mengambil jalan mudah mengaut keuntungan. Sebenarnya itu nyata memberi kesan negatif bukan sahaja kepada elemen pembangunan ekonomi domestik, malah elemen pembangunan sosio masyarakat keseluruhannya. Wartawan kami Nazaruddin Abu Zamil sempat membuat tinjauan di ibu negara. Saya berpendapat memang tidak puas hatilah, kebanyakan dibanjiri pekerja-pekerja asing dan warga asing dah banyak buka kedai di sekitar Kuala Lumpur. So kami sebagai peniaga-peniaga yang dah lama sini pun tak dapat lesen dan kami ni sebagai macam dianak tirikan. Tak puas hatilah, memanglah tak puas hati. Terlampau ramai sangat. Mana di BKL, contoh di BKL, tak apa dia buat pun kita tak tahu. Tengoklah sendiri kan, kedai-kedai Pakistan tu melambak-lambak. Diorang kata Alibaba, kalau Alibaba takkan tak boleh tangkap kan. Sampai Lani pun dah 2016 ni. Saya berharap kepada pihak berkuasa tempatan ambil tindakan tegas di atas perkara ni, siasat betul-betul. Sebab benda ni memang dah berlaku bertahun-tahun. Dan sampai sekarang ni jalan Virginia ni dah kira macam jalan Pakistan dah. Yalah, saya tak ransung memang warga asing banyak dalam KL ni kan mencari kesempatan berniaga. Kita orang-orang Melayu yang kadang-kadang tak ada lesen, dia nak dapatkan lesen tak susah. Jadi kita mohonlah mana-mana pihak yang berwajib bantu orang-orang Melayu, rakyat Bumi Putra ni. Tambahan sekarang ni pula kita nak dapatkan kos cara hidup tinggi kan, nak dapatkan duit susah. Jadi terpaksa berniaga di hari-hari yang cuti ni lah, orang ramai ni lah. Walaupun lesen tidak diberikan, namun lambakan warga asing yang berniaga di setengah-setengah kawasan ibu kota tetap teruskan perniagaan. Di manakah ketulusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dalam menangani isu ini? Dari tengah-tengah kota raya, Nazaruddin melaporkan untuk RTM. Dan saudara, kita beralih pula pada perkembangan yang turut menjadi viral di laman sosial berkaitan kes seorang gadis yang dikatakan diculik di Klang. Nur Amirah Atirah Abdul Majid, 14 tahun yang sebelum ini mendakwa diculik dua lelaki di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Klang Ahad lalu, ditemui selamat di Banting malam semalam. Ketika ditemui, gadis itu berada di hadapan sebuah stesen minyak di Banting bersama-sama seorang pemuda dipercayai teman lelakinya kira-kira jam 8 malam tadi. Ketua Polis Selangor, Dato' Abdul Samad Ahmad mengesahkan mereka ditemui dalam sebuah kereta oleh sepasukan polis yang menjalankan operasi menjejaki gadis terbabit. Menurut beliau, polis berjaya menjejakinya sejak tengah hari semalam dan mengekorinya hingga ke Putrajaya sebelum menahan kedua-duanya di depan stesen minyak berkenaan malam tadi. Terdahulu, kehilangan Nur Amirah disedari ibunya Asmah Mamai, 33 tahun, petang Ahad lalu selepas wanita itu pulang dari kedai kira-kira jam 2 petang. Ibu mangsa kemudian cuba mencarinya di kawasan sekitar serta menghubungi anaknya namun gagal sebelum membuat laporan polis di Balai Polis Bandar Sultan Sulaiman Isnin lalu. Baik saudara, lagi kes dadah membabitkan warga asing. Polis menahan seorang wanita warga Uzbekistan dan merampas 108 bungkusan dadah disyaki kokain seberat 2.1 kg. Bungkusan tersebut disembunyikan dalam 4 tin coklat. Bertindak atas makluman sepasukan anggota polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik mengadakan operasi di terminal ketibaan domestik di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang kira-kira jam 11 pagi semalam. Seorang wanita warga Uzbekistan tersebut yang dipercayai menaiki pesawat dari Dubai ke Kuala Lumpur dan transit semalaman di Pulau Pinang ditahan. 4 tin coklat mengandungi barang yang disyaki dirampas. Wanita berusia 22 tahun itu yang dipercayai menjadi keldai dadah seniket dadah antarabangsa kini direman sehingga 7 Januari 2016. Polis juga percaya dia turut menyembunyikan sejumlah dadah dalam duburnya. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa hukuman mandatori gantung sampai mati.
Jumlah nilai harga yang kita rampas ni adalah lebih kurang 500,000. So hasil siasatan kita, suspek orang yang kita tangkap ni pertama kali datang ke Malaysia, masih bujang, tidak bekerja, dan rampasan ini untuk pasaran tempatan. Baik saudara, seketika nanti laporan lintas langsung dari RTM Negeri Sembilan. Baik saudara, membuka tirai untuk lintas langsung negeri-negeri untuk 1 Januari 2016. Kita akan lintas langsung ke Negeri Sembilan bersama rakan di sana, Syafiq Azrul Zafri di studio berita RTM di Seremban. Silakan Syafiq. Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sahati sejiwa. Saudara, kesedaran pengguna jalan raya di Negeri Sembilan yang semakin meningkat terhadap kesalahan trafik selain usaha penguatkuasaan polis membolehkan negeri ini mencatat kadar pengeluaran saman trafik yang lebih rendah tahun ini. Berdasarkan statistik Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik IPK Negeri Sembilan, kadar saman yang dikeluarkan dari Januari hingga 29 Disember 2015 turun kepada 109,000 berbanding 143,000 saman sepanjang 2014. Wartawan Siti Syafiah Arifin ada kupasannya. Silakan Siti. Menurut Ketua Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri, Superintenden Mat Dali Wahid, kesedaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas semakin tinggi sekaligus mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya yang menjadi punca utama kepada kadar pengeluaran saman yang lebih rendah. Publik itu sendiri mematuhi segala peraturan lalu lintas. Jadi kita tak adalah kuranglah kita keluarkan saman. Jadi dah publik ni ikut peraturan. Jadi itu salah satu sebab punca berkurangan saman. Dan berkaitan dengan kemalangan juga, mungkinlah dengan usaha-usaha yang telah kita laksanakan, kehadiran kita di lokasi-lokasi berkaitan tempat-tempat panas tadi kan, itu menyebabkan salah satu sebab kita kurang kemalangan. Kehadiran anggota trafik dan penguatkuasaan di kawasan panas selain khidmat nasihat menerusi program community policing dan omnipresent membolehkan masyarakat lebih memahami tugas polis dalam memastikan keselamatan di jalan raya. Penguatkuasaan bersama dengan kerjasama agensi berkaitan seperti Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Alam Sekitar turut meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap kesalahan trafik sekaligus mengurangkan kadar kemalangan. Dari tempoh Januari hingga 29 Disember 2015, kes kemalangan di Negeri Sembilan turun kepada 22,000 kes berbanding 23,000 kes sepanjang 2014. Jumlah kemalangan maut juga berkurangan daripada 340 kes sepanjang 2014 kepada 330 kes dari Januari hingga 29 Disember 2015. Daripada Kuala Lumpur nak ke Seremban, saya memandu had laju 100 saja sebab saya menjaga keselamatan orang yang saya bawa, penumpang yang saya bawa. Saya nak ke Kuala Pilah sebenarnya daripada polisi. Pada pandangan saya, sejak kebelakangan ni rakyat Malaysia dah mula memahami tentang undang-undang lah. Memahami, jadi dari situ apabila dia mengikut undang-undang, kadar saman pun dah berkurangan lah. Jadi tahniah jugalah pada pihak Polis Negeri Sembilan. Saya ucapkan tahniah lah pada pasukan polis terutama sekali di Negeri Sembilan yang dapat menurunkan kadar saman di jalan raya ni. Dan saya haraplah rakyat Malaysia peka dengan undang-undang jalan raya supaya keselamatan kita terjamin. 354 anggota trafik di seluruh negeri komited untuk terus memberi khidmat terbaik kepada masyarakat. Selain mencapai sasaran KPI yang telah ditetapkan, anggota trafik juga komited untuk mengurus kesesakan bagi memberi keselesaan kepada pengguna lalu lintas. Kita tak mahu publik rasa tak selesa pada publik pada inilah, pada maksud saya dia masuk sini jam teruk semua. Jadi prioriti kami untuk 2016, termasuk saya lah, prioriti pada 2016 ni saya nak bagi keselesaan kepada semua pengguna jalan raya. Tak mahu berlaku kesesakan. Kesesakan tu berlaku sebenarnya di mana-mana pun berlaku kesesakan, tapi yang pentingnya kita boleh manage kesesakan yang berlaku. Walaupun kadar saman dan kemalangan jalan raya berkurangan, Polis Trafik Negeri akan terus memantau kesalahan trafik oleh pengguna jalan raya sepanjang masa, tidak kira di lebuh raya maupun jalan persekutuan. Kita akan
ambil berat tentang kesesakan lalu lintas, terutama di jalan-jalan yang sesak. Waktu puncak di jalan utama, kenderaan berat tidak dibenarkan masuk daripada jam 4 petang sehinggalah 6.30 petang. Okay, bagi kami tiada masalah sangat tentang tu. Cuma kita akan ambil masa untuk yang lebih sikit lah untuk kita buat kawalan lalu lintas pada waktu puncak tu lah. Kemudian kita akan selesaikan seberapa segera yang boleh untuk mengatasi kesesakan tu. Kepada pesalah trafik, mereka dinasihat cepat-cepat jelaskan saman kerana sengaja melewatkannya akan menyebabkan mereka berdepan dengan waran tangkap mahkamah. Sebab macam saya tak suka bayar nak tangguh-tangguh, sebab makin kita drag makin tu lah akan ni lah kan tinggi dia punya charge kan. So better dapat sama bayar je lah, tak ada masalah tu. 50 lah. Perkhidmatan dia cepat. Nombor pun okey lah, semua senang untuk customer lah. Paparan berita itu mengakhiri fokus berita dari Negeri Sembilan. Kembali ke Anggasa Puri untuk berita seterusnya. Baik, selamat Tahun Baru dan terima kasih Syafiq dari Seremban Negeri Sembilan. Dan saudara, dari Seremban itu tadi kita beralih pula perkembangan di Johor. Seorang wanita dan 2 lelaki yang sedang leka menjalankan penjagaan atas talian antara yang ditahan dalam operasi ambang Tahun Baru di Johor Bahru awal pagi tadi. Mereka berada di dalam sebuah bilik dalam keadaan yang mencurigakan. Turut ditahan 6 pasangan ketika Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Johor JAIJ sedang menjalankan operasi di hotel-hotel bajet sekitar bandaraya itu. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Johor Muhammad Zamri Kamari berkata kesemua yang ditahan berumur antara 20 hingga 67 tahun. Pemeriksaan dilakukan di 5 buah hotel bajet. Kebanyakan yang ditahan mendaftar masuk hotel selepas sambutan Tahun Baru. Kerana didapati bahawa hotel-hotel bajet ini menyediakan satu perkhidmatan yang memudahkan orang membuat menyewa mengikut jam. Jadi dia ada sewaan ikut jam. Jadi itu adalah satu peluang yang memudahkan terutamanya di kalangan remaja dan juga orang-orang yang kurang berkemampuan untuk menyewa bilik dalam tempoh 2 hingga 3 jam bagi melaksanakan hajat ataupun apa yang mereka ingin buatlah. Operasi selama 4 jam bermula 12 malam hingga 4 pagi tadi melibatkan 16 pegawai penguatkuasaan JAIJ. Mereka yang ditahan ditempatkan sementara di pejabat JAIJ untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 27-1A dan B Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997. Sementara itu, dalam operasi di Melaka, 6 pasangan turut ditahan kerana disyaki berkesedudukan di 5 hotel bajet di sekitar bandar itu. Antara yang ditahan termasuk 5 pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Operasi dijalankan oleh Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, bermula 12.30 malam tadi hingga 4.30 pagi. Ketua Penguatkuasa JAIM, Rahimin Bani berkata mereka yang ditahan berusia antara 20 hingga 43 tahun. Kesemua ditahan di 4 hotel bajet di sekitar Kota Laksmana dan hotel bajet sekitar Ujung Pasir. 2 pasangan merupakan pelajar institusi pengajian tinggi manakala seorang lagi pelajar turut ditahan bersama pasangannya yang menganggur. Dan dalam pemeriksaan tersebut kita juga mendapati ramai di kalangan mereka yang masih lagi menuntut di pusat pengajian tinggi, dan ini yang kita bimbanglah. Sebab di waktu sepatutnya mereka belajar atau mengulang kaji, mereka berada di hotel-hotel bersama pasangan. Dan ini amat membimbangkan kita. Beliau memberitahu media selepas operasi di 10 hotel bajet di sekitar Bandar Melaka. Turut ditahan adalah pasangan warga Indonesia yang masing-masing berstatus suami orang dan janda. JAIM turut menemui kondom yang dipercayai digunakan sepasang pasangan pelajar IPT. Bagaimanapun, pelajar lelaki berusia 20 tahun berasal dari Johor itu tidak mengaku kondom berkenaan kepunyaannya dan cuba menyembunyikannya.
381 notis saman telah dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan menerusi Ops Ambang Tahun Baru 2016 yang diadakan di beberapa lokasi hotspot di Kuantan, Pahang. Dalam operasi itu, sebanyak 582 buah kenderaan telah diperiksa. Ketua Jabatan Ketenteraman Awam Trafik Negeri Pahang, Superintendent Muhammad Nur Yusof Ali, menjelaskan notis saman melibatkan 93 kesalahan kerana tiada lesen memandu, 120 kesalahan melebihkan nombor pendaftaran kenderaan dan 35 lain-lain kesalahan. Manakala pihak polis turut mengesan 43 buah kenderaan persendirian yang tiada cukai jalan dan menyita 16 buah kenderaan. Selain itu, seorang individu telah ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, saudara, seketika nanti kita akan ke laporan lintas langsung dari RTM Sabah pula. Baik, seperti yang dijanjikan laporan lintas langsung dari Sabah, kita akan bersama Stanley Minsun. Jadi, Stanley, teruskan dengan laporan. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Tahun baru 2016 disifatkan tahun penting yang lebih mencabar, sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat negeri ini agar terus berusaha membudayakan pencapaian cemerlang dalam apa juga bidang diceburi berorientasikan prestasi tinggi. Pengarah Kanan Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Lee Kok Tiong berkata, selain pembangunan fizikal berterusan, peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kalangan masyarakat wajar dilaksana secara berterusan. Pembangunan yang yang tengah berjalan tu kita harap dia komplit untuk kami lebih diteruskan. Dan termasuk juga yang telah dirancang akan dapat dilaksanakan dengan sempurnalah tanpa sebarang halangan. Bukan saja dari segi infrastruktur prasarana, tapi juga dari segi modal insan. Menurutnya, agenda pembangunan modal insan berterusan merupakan tuntutan ilmu yang boleh mengubah kehidupan dalam mendepani cabaran masa depan. Sementara itu, di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas Kota Kinabalu, seramai 15 bayi tahun baru dilahirkan yang melibatkan 6 bayi lelaki dan 6 bayi perempuan bermula detik pukul 12.01 tengah malam tadi. Pengarah hospital tersebut, Dr. Tan Bihwai berkata, bayi tahun baru pertama dilahirkan ialah bayi perempuan pada pukul 12.15 pagi seberat 3.1 kilogram. Diikuti kelahiran bayi perempuan kedua pada pukul 12.33 pagi seberat 3.1 kilogram. Manakala bayi ketiga iaitu bayi lelaki pada pukul 3.49 pagi seberat 3.4 kilogram. Beberapa ibu yang melahirkan bayi tahun baharu berkenaan tidak menjangkakan kelahiran bayi mereka pada malam sambutan tahun baharu. Tidak sangka juga dia begitu lahir tahun baru. Tidak ada target-target, tapi mungkin kebetulan kali. Sudah start sakit lah, yang 30 hari bulan. So start masuk, lahir hari ini. Pagi tadi, baru juga. 349. Berapa kg? 3.4 kg. Besar lah. Itulah susah. Baby boy. First baby lah. Lama juga di labor room. Kelahiran cahaya mata sememangnya menjadi kegembiraan bagi setiap ibu bapa, terutama ketika menjelang detik tahun baharu. Dalam pada itu, operasi bersepadu di sekitar Bandar Tawau, 4 pasangan Islam ditahan kerana disyaki berkalwat dan 5 lagi ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Operasi selama 3 jam yang berakhir 2.30 pagi itu diketuai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, bersama Jabatan Imigresen dan Polis.
Ketua Operasi Bersepadu Berkenaan Abdul Imam Basirun memberitahu 4 pasangan itu ditahan di bawah Seksyen 84 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah, manakala 5 yang lain dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan pas lawatan telah tamat tempoh, ditahan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Abdul Imam juga menyuruh semua pihak terutama ibu bapa diminta memainkan peranan masing-masing bagi membanteras gejala maksiat dengan memberikan pendidikan agama, memantau dan memberi perhatian sepenuhnya kepada anak-anak. Menjelang tahun baru ini, orang ramai khususnya para peniaga telah menyedari betapa usaha gigi itu amat penting bagi mengembangkan perniagaan masing-masing tidak kira di mana mereka berada. Di Menumbu Kuala Penyu, satu-satunya pintu masuk dari wilayah Persekutuan Labuan ke Sabah sentiasa menjadi tumpuan penduduk di kedua-dua wilayah. Ia sekaligus merancangkan sektor perniagaan, pengangkutan dan perkhidmatan di pusat transit ini. Kami cuma mengharapkan tambahan penumpang untuk persatuan buat laju kami di Menumbuk dan kemakmuran keamanan Malaysia untuk selamanya. Kita mau negara kita aman lah. Untuk tahun baru tidak semestinya macam tahun-tahun lepas. Huru-hara, apalagi terminal begini. Kita mau yang keadaan aman saja. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga murah rezeki dan semoga Menumbuk ni lagi majulah berbanding yang sebelum-sebelum ni. Semoga tahun akan datang bertambah rezeki. Semoga dipermudahkan segala kejayaan untuk keluarga saya ataupun untuk diri saya sendiri. Mempertingkatkan usaha kami lah untuk memajukan restoran ni. Rata-rata berpendapat hari pertama melangkah ke tahun 2016 diharap mendatangkan keberkatan dan menempah lebih banyak kebaikan sama ada dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. Azam baru kalau boleh kita sama-samalah rezeki masuk, rezeki sejuk macam baju kita pakai sekarang lah, semua sejuk, azam baru. Kalau boleh banyak perubahan lah daripada yang sebelum ni lah, tahun sebelum ni. Sebab negara pun makin banyak membangun sudah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya bersama rakan penyampai Suhaimi di Angkasa Peri. Silakan. Baik, Stanley di RTM Sabah. Terima kasih Stanley atas laporan yang disampaikan. Dan sementara itu pula, sambutan tahun baru untuk 2016 menyaksikan kelahiran 13 bayi di Hospital Raja Permaisuri Bainon HRPB Ipoh Perak setakat pukul 12.30 hari tadi. Kelahiran 8 bayi lelaki dan 5 perempuan itu sememangnya dianggap anugerah tahun baru paling istimewa kepada keluarga mereka. Rajati Murugesan melahirkan anak pertamanya pada pukul 7.51 pagi tadi. Sememangnya dinantikan kaum keluarga serta sahabat handai. Dia pun tunggu sampai tahun baru. Pasal my due date also dah lepas dah. 22 Disember. Habis sampai dah 9 days, they ask me to admit dia on the 31st semalam. Sementara itu bagi Nurul Nadia Abu Bakar yang melahirkan anak lelakinya pada jam 10.25 pagi tadi turut tidak menyangka akan melahirkan anak pada tahun baru. Bersyukur sebab tak jangka pun dia akan lahir pada hari ini. Rezekilah untuk tahun 2016 ni. Saya kahwin 2013, ni rezekilah. Memang menunggu lama juga. Tahun 2016 dapat dia. Bagi Eng Sau Shen, kelahiran anak perempuannya itu adalah satu hadiah paling bermakna pada tahun ini. Happy ini hadiah sebagai New Year lah. New Year gift lah. Due date memang doktor cakap ialah hari bulan 9. Lepas tu semalam, bukan, hari bulan 30 pergi cek. Lepas tu sudah buka 2 cm jadi doktor advice saya masuk ward lah. HRBP Ipoh menyambut bayi pertamanya pada jam 12.25 tengah malam tadi, iaitu bayi lelaki kepada Krishnamah Simatari.
Usianya baru 15 tahun namun sudah pun bergelar ibu. Lebih mencabar lagi, kelahiran anak sulung itu menjadi kelahiran pertama tahun baru 2016. Bayi ini lahir jam 12.27 pagi tadi. Nikki Race berkahwin ketika suaminya berusia 17 tahun selepas dia berhenti sekolah pada usia 14 tahun. Bayi lelaki seberat 2.9 kg ini dilahirkan secara normal selepas Nikki dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alostar sejak malam semalam. Walaupun masih muda, Nikki yang berasal dari Sungai Tiang Pendang sudah cukup bersedia untuk memikul tanggungjawab mengasuh anaknya. Tak tahu nak cakap macam mana juga. Syok yang dapat baby. Tak tahu juga nak salin Happy New Year ni. Detik kegembiraan itu turut dikongsi bersama beberapa ibu lain yang turut melahirkan anak tahun baru awal pagi tadi. Melahirkan baby pada tahun baru 1 Januari. Bukan senang. Alhamdulillah, bersyukur di atas kelahiran bayi yang ketiga, perempuan, dilahirkan pada tahun baru Masihi 2016. Harapan semoga menjadi anak yang solehah. Rasa happy tak dapat baby? Sangat happy. Dah selamat semua. Kegembiraan turut diraikan Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Datuk Suraya Yaakob yang menyampaikan cenderahati berupa kelengkapan bayi sumbangan Yayasan Prihatin. Dan kita berharap hari ini belum habis lagi, akan ada lagi beberapa kelahiran yang akan dapat ditambah sempena tahun 2016. Dan kita percaya dengan semangat yang kita tunjukkan ini akan memberikan suatu semangat baru untuk kita hidup dengan lebih aman dan makmur. Sehingga jam 12 malam ini, HSB masih menantikan kira-kira 30 lagi kelahiran bayi tahun baru. Baik, saudara, sesi baharu persekolahan yang bakal bermula minggu hadapan, Ahad bagi negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor, sementara Isnin bagi negeri-negeri lain, sedikit sebanyak memberi kesan kepada kos perbelanjaan isi rumah. Itu yang pasti. Menyedari perkara itu, ramai pihak terpanggil untuk tampil menghulur sokongan dan bantuan bagi meringankan beban ibu bapa. Di Seputih Kuala Lumpur misalnya, seramai 180 murid daripada keluarga kurang berkemampuan menerima bantuan persekolahan sebagai persiapan untuk sesi persekolahan tahun depan. Murid-murid daripada sekolah rendah itu menerima bantuan berupa beg sekolah serta wang tunai. Majlis penyerahan bantuan persekolahan dilakukan di Taman Salak Jaya Seputih. Ini merupakan program kali kedua Anjuran Pemuda dan Puteri UMNO Seputih. Dengan harapan supaya ianya boleh meringankan beban kepada ibu bapa untuk musim buka sekolah yang baru ni. Kerana sedia maklumlah keadaan sekarang ini agak sara hidup yang agak tinggi. Contohnya ia boleh meringankan dan juga memberi galakan kepada ibu bapa serta anak-anak bahawa peranan kita peringkat UMNO bahagian, peringkat pemuda dan puteri sentiasa mengambil berat soal-soal perbelanjaan masa nak buka sekolah ni lah. Baik, saudara, selepas lintas langsung dari Negeri Sembilan dan Sabah, seketika nanti laporan lintas langsung dari RTM Sarawak. Baik, telah program bersedia di RTM Kuching Sarawak. Kita terus bersama Damia Cassandra Manja. Silakan, Damia. Ya, Damia. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Dan saudara, kita mulakan dengan perkembangan banjir di Sarawak. Setakat jam 4 petang tadi, 5 pusat pemindahan di Kuching dan Semarahan telah ditutup dan mangsa yang dipindahkan semakin menurun. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Tanan Awam Malaysia, JPAM Siti Guzaimah Ibrahim, buat masa ini hanya 518 orang dari 134 buah keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan berbanding 869 orang pada pukul 2 petang tadi. Pusat-pusat pemindahan ini termasuk Balai Raya Kampung Paun, Sematan, Dewan Suara Semarahan dan SK Beradik. Manakala pusat yang telah ditutup pada pukul 3 petang tadi ialah SK Tambirat, Asajaya, Dewan Komuniti Kampung Jai dan SK Haji Bujang, Ranggawan Putip di Semarahan. Di Kuching pula Dewan Stapok, SMK Bako dan SMK Tabuan Jaya.
Dalam pada itu, kejadian tanah runtuh di Jalan Nangga Batang Ulu Krian di Saratok telah menyebabkan akses ke 3 buah rumah panjang terputus sejak semalam. Menurut kenyataan jurucakap Jabatan Pertahanan Awam di Betong, Azamsah Apparel, melalui aplikasi WhatsApp, seramai 234 penduduk dari Rumah Apang, Rumah Juli Anak Dio dan Rumah Endit Anak Minggat tidak dapat menggunakan kenderaan untuk masuk ke kediaman masing-masing selepas kejadian yang berlaku pada pukul 4 petang semalam. Katanya kerja-kerja pembersihan tidak dapat dilakukan berikutan keadaan tanah di kaki bukit itu yang dilaporkan tidak stabil. Bagaimanapun, katanya keadaan setakat ini adalah terkawal. Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk yang terjejas akibat banjir di beberapa kawasan di Kuching dan juga Semarahan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Hajah Rohani Abdul Karim berkata jabatan itu merupakan agensi pertama yang menyampaikan bantuan. Jelasnya, kementeriannya sering melakukan simulasi dalam menghadapi banjir dan menyalurkan bantuan kepada mangsa mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Malahan, pihaknya telah mengagihkan bantuan lebih awal ke lebih 5,000 pusat pengagihan banjir di seluruh negara bagi memastikan bantuan sampai tepat pada masanya. Dan saya dipahamkan bahawa di Sarawak pun sudah menghantar barang-barang di forward basis. Jadi forward basis ni termasuk di kampung-kampung, di sekolah-sekolah dan juga di rumah-rumah panjang. Jadi bermakna bila-bila berlakunya supply makanan awal sudah berada di tempat pemindahan. Datuk Seri Rohani memberitahu pemberita pada majlis penyerahan bantuan pakaian persekolahan di Pusak yang dianjur bersama dengan Yayasan Takwa Wilayah Persekutuan. Bantuan itu bagi meringankan beban ibu bapa di awal sesi persekolahan. Nasib penduduk di 3 buah rumah panjang iaitu Rumah Masir, Ipan dan Robert di Sri Aman yang terbakar Ahad lepas turut mendapat perhatian Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Hajah Rohani Abdul Karim. Datuk Rohani yang melihat sendiri keadaan rumah penduduk berjanji akan menyalurkan bantuan dengan segera, terutama dalam memudahkan penduduk mendapatkan semula dokumen pengenalan diri yang turut terbakar dalam kejadian itu. Selain itu, beliau turut menyalurkan bantuan keuangan sebanyak RM5,000 kepada setiap keluarga yang terlibat. Sebelum ini, penduduk telah mendapat bantuan keuangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan tersebut selain bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berupa peralatan sekolah untuk anak-anak yang akan memulakan sesi persekolahan Isnin ini. Datuk Rohani juga berharap agar penduduk lebih berhati-hati selepas ini, terutama dalam memastikan pendawaian yang digunakan mendapat kelulusan SIRIM. Di rumah yang sedia ada, saya rasa elok dari masa ke semasa dia cek. Dari segi sebab kadang-kadang wiring ni yang lama, elok dia cek dari masa ke semasa supaya dibuat pemeriksaan semula. Sementara itu, Tuai Rumah Masir menceritakan detik kejadian itu yang memusnahkan hampir ke semua rumah panjang mereka. Jam masa itu kurang dekat ke 7, itu dari wayar. Yang budak-budak yang pemain di sini tengok api di atas, dia masuk dalam, baru kami dalam itu tahu bah. Api sudah marah itu bah. Nilai kami beri percaya, terima kasih kerajaan si mantu kami sampai makai. Kehadiran Tahun Baru 2016 membawa harapan baru kepada setiap lapisan masyarakat termasuk para peniaga. Malah ada yang mengharapkan tahun ini akan menjadi titik tolak kepada pengukuhan ekonomi negara yang dianggap mencabar tahun lepas. Kita ikuti laporan wartawan Ratna Saimin. Bagi syarikat Quraisya Banu yang telah bertapak di lebuh India Kuching sejak 78 tahun lalu, kehadiran Tahun Baharu diharap membuka lembaran baru dalam perniagaan mereka. Berazam untuk tidak menaikkan harga, pengarah eksekutifnya Sultan Abdul Kadir Ahmad Hassan akan terus berusaha memastikan harga yang ditawarkan tidak membebankan pembeli. Katanya ini kerana lebuh India Kuching memang menjadi tumpuan orang ramai, khasnya dari luar bandar yang mengharapkan harga yang rendah. So, kami masih kekal harga macam tahun dulu lah, tidak menaik harga. Jadi, untuk kualiti semua masih kami kekal lah. Tidak naik apa-apa lah. Sementara itu, pengusaha restoran makanan Jubli, Haja Sadiah Suud pula akan memastikan makanan yang dijual di kedainya sesuai dengan kemampuan pelanggan. Dalam tahun 2015, untuk
dalam pembinaan, memang nang dapat. Tapi kami tempat je lah. Kita mungkin doakannya lama kan. Tu silam lagi ni mungkin siap. InsyaAllah mudah-mudahanlah perdagangan kami mungkin maju daripada biasalah. Bagi pembantu kedai di Lebuh India Kuching, Nur Dalila Syam 21 tahun, masalah kenaikan harga perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Macam 800 pun kena tak, barang pun semua naik nak. So, cukuplah dan cukup. Sesungguhnya banyak harapan yang disandarkan pada tahun baharu ini. Malah rakyat di negara ini mengharapkan tahun ini negara lebih makmur berbanding tahun lepas. Semoga tahun 2016 kita sama-sama dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan rezeki yang halal lagi banyak, dilimpahkan kasih sayang yang berpanjangan dan berkekalan. Selamat tinggal tahun 2015, selamat datang 2016. Rada Saimin untuk berita RTM. Baik, saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan seterusnya kita bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Damia dan juga rakan-rakan yang sebelum ini menyumbangkan laporan berita dari negeri masing-masing. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan cuaca terkini, kita terus saja bersama dengan Nur Izzati Zahrah langsung daripada Jabatan Meteorologi. Teruskan, Izzati. Assalamualaikum dan selamat tahun baru 2016 para penonton sekalian. Untuk ketika ini, amaran hujan lebat peringkat jingga masih lagi berkuat kuasa di bahagian Kuching, Semarahan, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah di barat Sarawak. Manakala untuk kawasan Semenanjung pula ianya melibatkan kesemua daerah di negeri Johor dan Melaka, sebahagian besar negeri Sembilan, begitu juga dengan daerah Pekan dan Rompin di negeri Pahang. Amaran hujan lebat peringkat jingga ini merujuk kepada hujan sederhana yang kadang-kala boleh menjadi lebat. Selain daripada itu juga, amaran peringkat kuning terus dikuasakan untuk kawasan-kawasan pantai di negeri-negeri bahagian pantai timur Semenanjung iaitu negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Berikutan faktor hujan yang masih lagi boleh berlaku pada bila-bila masa. Keadaan cuaca petang ini juga menunjukkan kawasan-kawasan ini keadaan cuaca mendung disertai dengan hujan berlaku di beberapa tempat. Manakala untuk kawasan-kawasan lain di sebelah pantai barat dan utara pula, hujan hanya melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Perak dan juga Selangor. Bagaimanapun dijangkakan reda sepenuhnya menjelang pada lewat petang. Untuk negeri Sabah dan Sarawak, cuaca lembap hanya lebih tertumpu di sekitar kawasan yang berkuat kuasa amaran hujan lebat peringkat jingga. Manakala kawasan-kawasan lain daripada bahagian tengah Sarawak sehinggalah ke timur Sabah, keadaan cuaca boleh dikatakan tidak hujan sepanjang hari ini di hampir ke semua tempat. Untuk cuaca pada sebelah malam, melalui pemantauan cuaca yang kami lakukan, pembentukan kelompok awan di kawasan Khatulistiwa kami dapati semakin aktif dan dijangkakan semakin berkembang, terutamanya untuk sekitar kawasan selatan Semenanjung sehinggalah ke bahagian barat Sarawak. Pembentukan kelompok awan tebal ini diramalkan boleh memberikan keadaan cuaca signifikan dengan hujan masih lagi boleh berterusan, terutamanya bagi kawasan tengah dan selatan Semenanjung, iaitu sekitar kawasan-kawasan ataupun daerah yang telah pun dikuasakan amaran hujan lebat peringkat jingga. Untuk negeri Sabah Sarawak, keadaan cuaca lembap juga dijangkakan tertumpu di sekitar bahagian yang dikuasakan amaran hujan lebat peringkat jingga, manakala kawasan-kawasan lain untuk kedua-dua buah negeri dijangkakan tidak hujan sepanjang malam ini. Di kawasan perairan, tiupan angin kencang 40 ke 60 km sejam dari arah timur laut masih lagi boleh menyebabkan ketinggian ombak signifikan mencapai 3.6 meter, terutamanya bagi kawasan perairan berwarna merah, manakala kawasan perairan berwarna kuning dan jingga pula ketinggian signifikan ombak ketika ini adalah sekitar 2 meter ke 3 meter. Berikutan dengan itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga masih lagi dikuasakan untuk kawasan perairan berwarna merah. Amaran kategori kedua pula buka kuasa untuk kawasan perairan berwarna jingga, manakala amaran kategori pertama buka kuasa untuk kawasan perairan berwarna kuning sehinggalah ke hari esok. Kawasan-kawasan ini berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai dan juga perikanan yang menggunakan bot-bot kecil. Malah kawasan perairan berwarna jingga pula turut berbahaya kepada perkhidmatan feri, manakala kawasan perairan berwarna merah pula berbahaya kepada pekerja-pekerja di pelantar minyak. Sekian info cuaca, salam sehati sejiwa.
Baik, terima kasih Hizati dengan laporan cuaca langsung dari Jabatan Meteorologi sebentar tadi. Dan saudara, kita beralih ke laporan seterusnya. Kemampuan dan kecekapan unit tindakan khas UTK Polis Diraja Malaysia PDRM akan dipertingkatkan melalui pembelian aset tempur dan kelengkapan terkini selain pembinaan bangunan pentadbiran yang baru untuk unit elit PDRM berkenaan. Anggota UTK juga akan dihantar menjalani latihan khas di luar negara membabitkan kerjasama dengan 2 negara dari Asia dan sebuah negara dari Amerika Utara dan Eropah. Perkara itu diumumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya ketika merasmikan sambutan ulang tahun UTK ke-41 di Markas Pasukan Simpanan Persekutuan Ceras Kuala Lumpur. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri, langkah itu juga dapat menjamin tahap kesiapsagaan di tahap tertinggi anggota UTK yang mempunyai rekod pencapaian yang cemerlang semenjak mula ditubuhkan pada 1 Januari 1975. UTK terutamanya dari segi menambahbaikkan kepada aset dan perkakasan yang ada, walaupun selama ini mereka dari masa ke semasa mempunyai aset dan peralatan berkenaan, tetapi saya merasakan bahawa mereka harus diberikan aset-aset baru sesuai dengan tuntutan semasa. Saya juga telah menawarkan empat tempat latihan di luar negara dan saya telah ditawarkan oleh negara-negara berkenaan untuk melatih PDRM khususnya UTK, dan saya telah kemukakan tawaran ini kepada komander dan mudah-mudahan ini akan dapat mempertingkapkan kesiapsiagaan UTK bagi menghadapi sebarang ancaman untuk menjaga keselamatan di negara kita ini. Selain itu, kerajaan juga akan membuat penambahbaikan terhadap beberapa jabatan di bawah Polis Diraja Malaysia PDRM bagi meningkatkan lagi kecemerlangan dan keberkesanan tindakan agensi berkenaan. Ini termasuk langkah menaik taraf jabatan-jabatan tertentu. Dalam majlis sambutan ulang tahun UTK tersebut, kecekapan anggota UTK dipertontonkan kepada umum melalui demonstrasi tugas anggota UTK. Isu keselamatan di kawasan pantai timur Sabah terutama yang berkaitan kes penculikan terus menjadi igawan masyarakat setempat. Igawan itu sukar dipadam kerana kedudukan pantai timur Sabah yang bersempadan dengan selatan Filipina yang masih bergolak dengan ancaman Abu Sayyaf. Bukan itu saja, wilayah yang membabitkan daerah seperti Semporna, Tawau, Kunak, Lahad Datu dan Sadakan ini juga diancam kes-kes penyeludupan dan pencerobohan. Bersempena Tahun Baru 2016 ini, wartawan RTM Emran Azmi Rosli dan jurukamera Tamrin Ahmad mengupas isu keselamatan pantai timur Sabah. Matlamat Kerajaan Persekutuan mewujudkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) pada 7 Mac 2013 adalah untuk memastikan keselamatan penduduk selain memastikan kawasan dalam zon selamat Timur Sabah (EZON) membangun bersama-sama daerah lain di Sabah. Penubuhan ESKOM membabitkan kawasan sejauh 1,700 km dalam 10 daerah masih berdepan dengan cabaran jenayah rentas sempadan kerana kedudukannya yang bersempadan dengan 2 negara jiran iaitu Filipina dan Indonesia. Bekas Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman sendiri mengakui sepanjang setahun setengah bertugas di Sabah, ancaman kumpulan Abu Sayyaf di selatan Filipina menjadi penyumbang kepada kegiatan penculikan untuk mendapatkan wang tebusan di kawasan EZON. Bila banyak cabaran, saya terpaksa berfikir yang penting bagi saya adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah, terutama sekali di kawasan Sabah Timur, ya, yang mana di kawasan Sabah Timur ni memang ada berlakunya ancaman
kawasan Eskom. Bagi meningkatkan keselamatan, pelbagai usaha lain dijalankan. Antaranya menaik taraf kem Pasukan Gerakan Am PGA di Beluran dan Pangkalan Maritim bagi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Semporna, Pos Pertahanan ATM di Lahad Datu dan membina kem ATM di Felda Sahabat Lahad Datu. Bagi mengatasi masalah pencerobohan, operasi bersepadu khas memburu pati diperhebat, manakala program penerangan kepada masyarakat diperluas hingga ke peringkat akar umbi selain menguatkuasakan perintah berkurung. Pelaksanaan perintah berkurung di kawasan Ezon kini memasuki fasa ke-34 bermula dari 7 malam hingga 5 pagi. Yang pasti, ia memudahkan penguatkuasaan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet dan aktiviti-aktiviti perikanan dengan kehadiran aset pasukan keselamatan. Baik saudara, ini pula usaha berterusan menambah baik sistem pengangkutan awam negara. Perkhidmatan Tren Shuttle Kereta Api Tanah Melayu KTM komuter bagi laluan Batu Werf Padang Besar Batu Werf mula beroperasi hari ini dengan kadar tambang bermula RM1 melibatkan 13 stesen perhentian. KTM Berhad dalam kenyataannya berkata 3 coach disediakan menawarkan 6 perjalanan bagi laluan Batu Werf Padang Besar Batu Werf sehari, mengambil masa perjalanan 1 jam 40 minit sehala. Kenyataan sama menyebut kadar tambang bagi perkhidmatan itu amat berpatutan iaitu serendah RM1 sehingga RM11.40 bagi perjalanan sehala untuk dewasa. KTM turut menawarkan tiket konsesi dengan tambang separuh harga bagi warga emas, orang kurang upaya dan kanak-kanak berumur 4 hingga 12 tahun. Bagi kanak-kanak bawah 4 tahun percuma. Perkhidmatan KTM komuter akan berhenti di 13 stesen, antaranya Batu Werf, Bukit Tengah, Bukit Mertajam, Tasik Glugor dan Sungai Petani. Jadual perjalanan setiap hari dari Batu Werf akan bermula pada 5.45 pagi, 10.45 pagi dan 3.30 petang, manakala perjalanan dari Padang Besar akan bermula pada 8 pagi, 12.50 tengah hari serta 6.30 petang. Baik saudara, seketika nanti laporan lintas langsung dari RTM Perlis. Semuanya selepas ini. Baik saudara, lintas langsung negeri-negeri terakhir untuk N5 pada petang ini kita beralih ke Perlis bersama Nur Aziah Ahmad. Silakan. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Perlis terkenal dengan kepelbagaian agroturism dan menjadi antara destinasi pelancongan di utara Semenanjung. Namun faktor penawaran hotel yang terhad telah membataskan kebanjiran pelancong terutama ketika musim cuti persekolahan. Walaupun kurang hotel bertaraf bintang, Perlis mempunyai program inap desa atau homestay yang terhebat untuk dikunjungi. Kualiti perkhidmatan yang ditawarkan sesetengah inap desa turut diiktiraf Pertubuhan Pelancongan Dunia UNWTO hingga membolehkan program inap desa negara ini dipilih sebagai panduan kepada 10 negara ASEAN lain dalam bidang pelancongan. Di Perlis, keunikan inap desa sememangnya terkenal dengan panorama indah tanah sawah berlatar belakang Bukit Batu Kapur. Antara inap desa yang menarik ialah inap desa di Kampung Ujung Bukit Bintong. Ia dibina penduduk kampung yang kemudiannya diuruskan satu pengurusan inap desa secara komersial untuk memenuhi keperluan pelancong. Kita dulu merancang untuk buat homestay menjana ekonomi penduduk. Jadi sumber pendapatan selain daripada pertanian di konsep homestay inilah untuk kita dapat sedikit lebihan pendapatan untuk orang-orang dalam kampung ni, penduduk kampung Ujung Bukit ni. Inap desa ini bukan sekadar daya penarik utama pelancong luar negara ke negeri ini, malah merupakan sumber pendapatan penduduk setempat di sini. Kita target nak buat tu dalam di depan kolam tadi ni kita target situ dah 9 biji. 9 biji. Kalau ikut dia cuti sekolah memang full. Cuti. Kalau biasa ni dia produk booking melalui internet, Agoda adalah.
Terdapat 3 lagi inap desa yang menjadi pilihan utama pelancong apabila ke Perlis seperti Kampung Hujung Bukit, Felda Mata Air dan juga Paya Guring. Pengarah Tourism Perlis Razaidi Abdul Rahim berkata, keadaan itu membuktikan Perlis mampu menarik pelancong luar negara berdasarkan kepada keunikan suasana kehidupan kampung. Sebenarnya keistimewaan homestay ini dia adalah satu destinasi pelancongan yang kita terapkan nilai-nilai perkongsian masa dengan keluarga di kampung. Jadi sekiranya pelancong-pelancong kita memilih untuk menginap di homestay, mereka akan mengikuti kegiatan harian tuan rumah di homestay berkenaan. Selain dapat menikmati panorama indah negeri Perlis, daya penarik utama untuk pelancong memilih homestay berkenaan ialah pakej-pakej yang ditawarkan. Menjalani kehidupan anak desa yang cukup mendamaikan serta merasa keenakan masakan tradisi sememangnya amat mempersonakan. Kesemua inap desa berdaftar mempunyai plag khas yang diletakkan di hadapan atau di dinding rumah dengan tawaran harga sewaan yang cukup berpatutan pada kadar antara RM50 hingga RM75 semalam. Bagi mengembangkan industri inap desa ini, Tourism Perlis dan Kerajaan Negeri meminta pengusaha inap desa agar berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan kerana pelbagai manfaat akan diperoleh. Mereka juga perlu menjalin kerjasama erat untuk mewujudkan rangkaian pakej menarik kepada pelancong dalam memastikan negeri Perlis menjadi destinasi utama di Malaysia. Sekian fokus berita dari Perlis, kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Haziah langsung dari Perlis sebentar tadi. Jadi saudara, dalam usaha menjadi saluran berita 24 jam, RTM memulakan lembaran baru 2016 dengan melakukan pembaharuan siaran TV. Ini termasuk menambah masa siaran langsung berita dari Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, jajaran berita ehwal semasa 1 Best 1 pada 11 pagi bermula dari pukul 7 hingga 10 pagi dengan berita nasional 7 selama sejam diikuti Selamat Pagi Malaysia. Dalam kenyataannya, Datuk Seri Dr. Saleh menambah berita nasional 7 akan menambah masa siaran untuk laporan lintas langsung dari Sabah dan Sarawak kepada 15 minit untuk setiap negeri setiap hari berbanding hanya 10 minit sebelum ini. Menjelang Pilihan Raya Negeri Sarawak, tidak lama lagi beliau berkata siaran berita akan memberi tumpuan kepada maklumat mengenai pilihan raya serta profil setiap kawasan yang ditandingi. Bagi Sabah pula, laporan pelbagai aktiviti atau isu di setiap kawasan serta keselamatan melibatkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dan Polis Diraja Malaysia PDRM akan dibawakan dari semasa ke semasa. Manakala bagi berita N5 yang bersiaran selama sejam dari pukul 5 petang pula membawa 4 laporan langsung negeri-negeri iaitu dari Sabah dan Sarawak serta 2 negeri secara bergilir. Baik saudara, sebelum berakhir fokus utama berita sekali lagi. Johor kuatkuasakan larangan penjualan vape bermula hari ini. Patuhi titah Sultan Johor dan arahan kerajaan negeri. Isu lambakan penjaga asing di ibu kota, DBKL dakwa tidak pernah keluar lesen namun akan ambil tindakan tegas kepada pengusaha terlibat. Kita tak pernah bagi lesen kepada warga asing. Tak pernah. Gadis dakwa diculik di Pelabuhan Kelang selamat ditemui di Banting dipercayai bersama teman lelaki. Baik, lebih 7,000 warga kota hari ini memulakan langkah mereka secara sihat pada hari pertama tahun baru dengan menyertai larian Tahun Baru 2016 KL. Lebih menarik, penganjurannya mengambil pendekatan unik apabila memperkenalkan kategori keluarga atau family fun run. Visual itu mengakhiri laporan N5 hari ini. Semoga Tahun Baru 2016 tambah membahagiakan dan memberi keceriaan kepada semua. Saya Suhaimi Muhammad. Jumpa lagi.